Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya sekarang ni, sila berikan feedback. Saya punya suara jelas ataupun tidak. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang sedang mendengar, sila berikan feedback dulu. Suara cun ataupun tidak. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, so suara jelas ya. Video pun jelas, line clear. Alhamdulillah. Apa khabar semua malam ni? Selamat menyambut 10 hari pertama Zulhijjah, antara waktu paling mulia di dalam tahun setahun Islam ini. Terima kasih daripada Bintulu. InsyaAllah semoga malam ni kita dapat manfaat ya. Mereka-mereka yang tak faham mungkin akan kata ini sesi kita mencari salah orang. Memang betul, ini bukan mencari salah, ini adalah pointing out mistakes. Okay? Sebab kalau cari itu tak ada, kita nak cari-cari, tak payah nak cari-cari. Orang tersebut dia dah tunjukkan kesalahan dia kan? Cumanya mungkin orang awam sendiri tak tahu itu kesalahan. So saya ada tanggungjawab untuk jelaskan kepada masyarakat pada malam ini, insya-Allah. Okey, kita kasih lagi 1-2 minit sebelum kita mula. Kalau rasa bermanfaat, sila share kepada kawan-kawan yang mungkin ada mengikut si Rosdi Hassan ini. Boleh share di wall anda supaya lebih ramai dapat manfaat, insya-Allah. Kita tunggu sekejap, insya-Allah 1-2 minit, kemudian kita mula ya. Nampak pelik kena mirror kamera. Saya terpaksa guna phone, boleh guna. Terima kasih semua atas kata-kata semangat. Kita jaga agama kita sama-sama ya. Ini tanggungjawab semua. Saya ada bidang kerja saya, yang lain juga ada tanggungjawab masing-masing. Havelock Road daripada Singapura. Betawau, alhamdulillah clear semua Harap bersemangat, insya-Allah. Paling lama pun malam ni kita ambil dalam 1 jam 1.5 jam begitu. Sebab saya faham besok rata-ratanya bertugas. Jadi saya harap saya dapat ringkaskan dan beri manfaat yang sebaiknya untuk semua, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sama-sama singkap ataupun buka topeng Muhammad Rosdi Hassan. Beliau ini saya rasa rata-rata sudah kenal. Saya tak silap saya dalam 5-7 tahun lalu ni, nama beliau memang meletup di internet, Facebook, sehinggalah juga lately
Dan kalau kita lihat Facebook page beliau ada lebih kurang dalam 300,000 followers ya. Jadi orang-orang seperti ini, kalau mereka ini berjalan di atas jalan yang lurus, kita berbahagia. Kita happy bila ada orang-orang seperti ini diikuti oleh masyarakat. Kalau jalannya lurus, kalau dia ajarkan perkara-perkara baik kepada masyarakat, maka kita wajib bergembira. Okey. Tetapi saya follow beliau bertahun juga sebenarnya. Saya meneliti kata-kata beliau, ajaran beliau, video-video yang beliau buat. Akhirnya saya merasakan, dan bukan saya sahaja, ada para asatizah lain, bahkan mungkin ada juga yang bukan asatizah, yang juga menyedari ada sesuatu yang off about this guy. Ya, ada sesuatu yang seriously bermasalah, khususnya apabila beliau berbicara berkenaan dengan agama, khususnya apabila beliau berbicara tentang alam ghaib, khususnya apabila beliau menunjukkan video-video kesaktian beliau. Okay? So we detected a serious problem pada manusia ini, dan saya melihat ada keperluan dan bahkan kewajipan sebenarnya, fardu kifayah, untuk kita harapkan jabatan-jabatan agama kita, tapi maybe mereka sibuk dengan terlalu banyak ajaran-ajaran sesat yang ada sekarang ni. Jadi kita masing-masing ada peranan kita. Kita tak boleh harapkan orang lain. Kita tak boleh kata kenapa ustaz ni tak buat, kenapa ustaz tu tak buat, kenapa jabatan tu tak buat, jabatan ni tak buat. Itu kita buat apa? Kita buat apa? Jangan hanya tunggu, saya tak dibayar gaji benda ni bukan kerja saya. Sebab yang tengok video-video beliau ni mungkin makcik awak sendiri, mungkin pakcik awak, mungkin sepupu sepapat awak, mungkin jiran tetangga awak, mungkin kawan-kawan awak yang tengok. Awak akan dipersoalkan. Awak boleh mengatakan sesuatu, awak boleh menegur, tapi awak tak buat apa-apa. Awak tunggu orang lain yang buat. Dan tanggungjawab di atas bahu asatizah lebih berat. Ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang sedar ada masalah tapi diam, takut mungkin dituduh itu dan dituduh ini, kita akan dipertanggungjawabkan di Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang asatizah ni dia tak nak get their hands dirty. Okay? Tak nak get their hands dirty to go to the public, pergi kepada dataran masyarakat dan bersilat di situ. Tak ramai yang nak buat macam tu. Sebab apa? Sebab you will face macam-macam serangan, dan you cannot be Mr. Nice Guy anymore. Okay? You tak boleh jadi Mr. Nice Guy. Sebab ada orang salah faham, jadi ustaz ni dia kena jadi Mr. Nice Guy. No. Okay? Asatizah ni dia ada amar ma'ruf nahi munkar yang dia kena buat. Khususnya apabila orang-orang seperti ini sudah mendapat sokongan yang begitu besar daripada masyarakat, then you have to come in and you have to make sure benda ini terhenti, atau paling tidak dikurangkan secara drastik. Baik. Bagi yang follow saya punya Facebook dalam masa beberapa minggu ini, nama beliau selalu timbul. Nama beliau selalu timbul. Saya ceritakan sikit kronologi. Kronologinya adalah saya mencabar Rosdi Hassan untuk mengulang buat video-video yang di mana seolah-olah dia menunjukkan kehebatan ilmu orang dulu-dulu dia, ataupun ilmu kesaktian dia. Ilmu tarik ular daripada badan manusia, ilmu tarik keris daripada tanah, dan ilmu panggil hantu air, dan macam-macam lagi lah. Saya cabar beliau untuk beliau ulang buat perkara-perkara tersebut, panggil balik hantu air tersebut, panggil balik sulur bidar tersebut di depan kami, di depan kru sidang kalam. Sebab pegangan saya adalah apa yang beliau buat tu hanyalah lakonan dan props sahaja. Kalau beliau tidak setuju, then call us. Itu pegangan saya. Dan insya-Allah kalau kami diberikan resources, kami akan replicate. Kalau tak semua, mungkin hampir semua apa yang beliau buat. Dan please take notice, take notice bahawa Rosdi Hassan sampai ke hari ini masih tidak berani mengatakan bahawa video-video tersebut bukan lakonan, bukan penggunaan props. Sampai hari ini Rosdi Hassan tidak berani untuk mengatakan bahawa video-video tersebut adalah bukan lakonan dan bukan props. Dia tak berani nak kata.
Dia tak berani nak kata perkara-perkara itu bukan lakonan dan bukan props. Okey? Jadi cabaran saya masih kekal lagi. Kalau beliau nak saya datang tempat beliau, untuk beliau ulang buat, saya akan datang dengan tim sidang kalam. Tapi kalau nak masuk ke alam jin, itu teknik kamu cabut lari sebenarnya. Nak bawa saya masuk alam sebalik mata, itu teknik kamu nak cabut lari, wahai Rosdi Hassan. Okey? Kami tidak sebodoh itu. Okey? Ada beza bodoh dengan berani. Okey? Kami ada keberanian tapi kami tidak bodoh, insya-Allah. Insya-Allah. Kita mohon pada Allah diberikan kebijaksanaan. So, saya masih buka offer ini kepada Rosdi Hassan. Kemudian, saya juga menawarkan muzakarah kepada beliau. Khususnya berkenaan dengan isu ibu gayung. Di mana beliau mengkritik pegangan saya. Apabila saya mengkritik isu ibu gayung, beliau mengkritik saya. Maka saya offer bukan hanya kepada beliau, juga kepada Tok Singa dan juga kepada Panglima Pangeran Aduka yang membuat satu video berkenaan dengan ibu gayung. Saya menawarkan muzakarah. Lihat ya, saya tidak mencari gaduh ya. Yang cari gaduh adalah geng-geng yang sikit-sikit nak mengamuk, sikit-sikit nak tantrum. Saya ajak muzakarah. Ada saya hina, ada saya kutuk. Saya kata perkara itu salah. Dan saya nak muzakarah dengan anda. Dan saya ada orang-orang berkeahlian dalam silat yang bersama dengan saya dari segi pendirian. Jadi jangan mengatakan bahawa saya seorang diri, jangan mengatakan bahawa saya memandai-mandai. Jadi ada dua tawaran untuk Rosdi Hassan. Yang satu, ulang buat pertunjukan-pertunjukan tersebut, panggil balik suluh bidah tersebut, panggil balik hantu air tersebut ataupun hantu mati LED tersebut. Dan yang kedua adalah tawaran muzakarah saya kepada anda. Okey? So jangan kata saya lari ya, saya tak pernah lari. Yang lari adalah Rosdi Hassan sebenarnya. Yang lari adalah Rosdi Hassan. Dia nak lari sampai ke alam sebalik mata. Dia tak boleh nak lari dekat ke bumi ni, dia nak masuk ke alam jin. Nah, itu cara dia kelentong kepada masyarakat. Orang awam yang jahil yang tidak tahu, masuklah, pergilah, ikutlah. Kata nak test sangat. Yes, saya memang nak test. Tapi saya bukan nak masuk ke alam jin. Ini kena ambil perhatian. Jangan hanya kerana atas nama ujian, kita langgar hukum hakam. Benda yang tidak ada keizinan untuk kita buat, kita buat. Tak boleh ya. This is not the point. Baik. Itu asal usul cerita dia. Memula daripada tu, Rosdi pun mula tantrum dengan saya. Mula keluarkan posting-posting kata saya akal tidak sihat, orang yang tidak sihat dan sebagainya. Otak ada masalah dan sebagainya. Bagi saya sengal lah dia punya posting-posting tersebut, sengal. Okey. Jadi apa lagi masalah dengan Rosdi Hassan ni sebelum saya masuk secara detail kepada video yang dia keluarkan tadi. Okey, apa lagi masalah? Masalah dia adalah bahasa Arab dan bacaan Qurannya teruk melampau. Okey. Saya tak ada masalah kalau orang awam baca Quran salah sana, salah sini. Mungkin tunggang langgang sikit orang yang jahil, yang baru nak belajar agama. Itu kita takkan berkeras. Kita takkan kata, apa teruk sangat baca Quran ni? Kan? Tapi kalau umur dah mungkin 30 lebih, 40 lebih, tapi masih ada masalah dengan bacaan Quran, itu mungkin kita tegur agak sedikit tegas. Tapi masalah dia, si Mat Rosdi ni, dia berlagak seperti orang yang tahu bahasa Arab. Berlagak seperti orang yang tahu nahwu dan saraf. Bahkan dia berlagak sehingga ke tahap dia boleh mentafsirkan Al-Quran dengan menyanggahi tafsiran para ulama mu'tabar. Now, ini bukan main-main. Ini bukan calang-calang. Kalau awak nak menyanggahi pendirian para ulama tafsir mu'tabar, minimum requirement adalah taraf kamu sama dengan taraf mereka dari segi keilmuan. Minimum requirement penguasaan bahasa Arab asas, nahwu dan saraf. Dan lebih minima daripada itu, paling tidak you can read the Quran properly. Anda boleh baca Quran. Masalahnya, Rosdi Hassan ini bahasa Arabnya tunggang langgang dan bacaan Quran asasnya juga tunggang langgang. Saya nak tanya kepada golongan yang menyokong beliau secara membabi buta. Kenapa kamu sokong beliau? Kenapa kamu bermati-matian menganggap bahawa dia ni ada ilmu orang dulu-dulu, ada ilmu tinggi? Cuba fikir balik. Cuba duduk. Saya ajak anda berfikir. Sebab apa? Sebab dia tunjuk awak dia ada berkemampuan untuk panggil suluh bidah. Sebab dia boleh panggil hantu air. Dia boleh tarik keris daripada tanah. Itu asas awak untuk mengatakan orang tersebut adalah orang alim. Cuba consider. Just fikir sekejap.
Kalau perkara-perkara tersebut adalah perkara lakonan dan anda meletakkan akidah anda, kepercayaan anda, ilmu makrifat anda ke atas bahu orang seperti ini, ke gaunglah anda akan pergi, ke dalam longkanglah anda akan jatuh. Ini saya ajak penyokong-penyokongnya berfikir dengan saya. Orang seperti ini dengan dakwaan yang begitu besar, nak ajar ilmu ma'rifatullah, siap buat tafsir, langgar tafsir mu'tabar para ulama, lepas tu siap action mengajar nahu dan saraf. Tapi nahu saraf dia ke laut. Kami belajar bahasa Arab. Saya dengan yakin mengatakan bahawa bahasa Arab saya lebih tinggi daripada beliau. Itu bukan kesombongan, sebab kami belajar. Saya belajar belasan tahun bahasa Arab. Kita belajar belasan tahun nahu dan saraf. Bila kami dengar sekali je daripada apa yang si Rosdi ni kata, kami kata dia ni tak pernah belajar agama secara teratur. That's how we know it. Mudah saja. Kita dengar orang yang tak reti baca Quran, kita tahu dia tak ada pembelajaran asas agama secara sistematik. Kalau tengok geng-geng makrifat, hampir semua tak boleh baca Quran. Perasan tak? Si Rafi dekat Singapura tak boleh baca Quran dengan baik. Wan Hizam, Cikgu Norman, Lepat tak pernah, dia tak pernah try baca Quran. Tapi cuba test je, tengok nanti. Itu saya nak tunjukkan kepada anda, mereka-mereka ni semuanya adalah orang-orang yang tidak melalui pembelajaran asas agama, tapi berdesup terus melompat nak mengajar ilmu tahap tinggi. Siap mengkategorikan diri mereka sebagai orang-orang yang level hakikat, orang-orang level isi, kita semua level kulit. Tapi hang kulit pun tak ada, hang asas pun tak ada, tajwid tonggang langgang, bacaan Quran, tafsiran ke laut. You don't have the right. You tak ada hak untuk mengajar masyarakat. You tak ada kemampuan. Sebab tu Rosdi cabut daripada muzakarah. Saya tahu. Kalau dia terima muzakarah tu habis, terbongkar, terteranjang dia. Tapi apakan daya, masyarakat kita, saya kadang terfikir, kita tidak ada pendidikan agama ke dekat Nusantara ni? Sekolah kebangsaan kita tak ada ajar agama ke? Kenapa terlalu ramai sangat yang ikut? Di mana akal fikiran kita? Kan? Lepas tu yang tahu maki saja. Kan? Kalau awak nak tahu awak dah kalah, tanda dia apa? Bila awak maki orang, bila awak hina bangsa orang, bila awak main negara, itu tanda awak sudah kalah. Itu tanda awak berada di atas jalan yang batil. Malam ni saya akan bawa hujah. Saya tidak hina Rosdi Hassan. Saya tidak bermain dengan nama dia. Saya tidak bermain dengan nama bapa dia. Saya tidak main dengan bangsa dia. Saya tidak bermain dengan negara dia. Saya khaskan, kritikan saya adalah pada kenyataan-kenyataan yang dia buat, perlakuan-perlakuan yang dia buat, yang menyanggahi kebenaran. Dan saya akan bawakan bukti dan faktanya. Tengok dalam video yang dikeluarkan tadi tu, syahadah dia pun baris salah. Syahadah tu baris salah. Dia nak ajar orang syahadah, baris salah. Dan dalam satu posting dia berkenaan dengan babi, ya, khinzir, kan, berkenaan darurat, ada tak konsep darurat tu? Dia kata tak ada. Dia siap ajar orang nahu dan saraf, tapi syahadah dia ke laut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dia baca. Itu kesalahan asas dalam ilmu nahu, dalam tata bahasa Arab. Jadi hang ni Rosdi, hang tahu bahasa Arab ke tak? Kalau tak tahu cakap tak tahu, jangan tipu orang. Kalau tak tahu nahu cakap tak tahu, jangan tipu orang. Kalau tak tahu saraf cakap tak tahu, jangan tipu orang. Masyarakat awam tak tahu, dia tak boleh periksa. Dia tak tahu benda, mungkin saraf tu apa, tak tahu nahu tu apa, dia tak tahu. Kami belajar ni. Dan saya boleh minta kawan-kawan asatizah, ustaz-ustaz kita yang belajar, iya kan apa yang saya cakap? Atau salah ke apa yang saya cakap ni? Betul ke baris dia Muhammadur Rasulullah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khabar inna mansub berbaris atas. So bacaan Quran dia awak boleh dengar dalam video hakikat salat. Kita terpaksa buka aib. Ini bukan menghina, ini bukan pembukaan aib yang haram, tidak. Ini adalah pembukaan aib yang perlu dibuat. So harap bezakan. Jangan main tibai semua buka aib yang haram. So apa? Scammer dibiarkan dalam masyarakat. So kalau ada orang scam duit awak, oh kita tak boleh buka aib dia. Saya dah kena tipu dengan dia ustaz, tapi saya tak nak beritahu orang lain sebab nanti buka aib dia. Itu benda, itu anda tak belajar agama. Anda dipukul bantai oleh suami awak, kan? Pergi kaunseling, oh minta maaf saya tak boleh buka aib suami saya. Apa dah?
Kamu nak jumpa hakim, kamu nak jumpa kaunselor, kamu nak kena buka. Itu bukan aib. Itu adalah awak mempertahankan diri. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Allah tak suka kita mewar-warkan kejahatan kecuali daripada pihak yang dizalimi. Dan masyarakat Islam dizalimi oleh skema agama. So you have the right to come forward and expose it. Okay? Sebab tu orang yang kata benda ni bukan aib, anda kena belajar agama lagi. Kena belajar fiqah. Pergi tanya ulama-ulama fiqah, ustaz-ustaz fiqah, adakah benda ni termasuk dalam bukan aib ataupun tidak? Okay? Jadi bahasa Arab ke laut, baca Quran ke laut. Dan kita tengok video hakikat solat dia. Baca innalaha innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dia baca apa? Innalaha. Hey haza innalaha. Innalaha. Innalaha la ilaha illallah. Lepas tu ya'murukun. Mim jadi nun. Lepas tu antu. Antu dia berhenti dekat situ. Antu. Addul amanati ila ahliha. Apa ni? Ini orang yang baru belajar baca Quran berapa hari. Nak ajar ma'rifatullah, nak ajar kitab-kitab yang tinggi. Bangkitlah dengan akal fikiran anda, wahai masyarakat Islam kita. Saya tak cakap masyarakat Islam di Malaysia saja, sebab yang ikut dia dekat Indonesia, yang ikut dia orang Singapura, yang ikut dia. Takkan orang Melayu punya level begitu sekali kita dipermain-mainkan. Lepas tu dalam video yang tadi tu, tengok macam mana dia baca. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dia baca apa? Qalun nafsin za'iqatil maut. Ni apa ni? Ni apa ni? Tak boleh baca Quran. Kamu solat, kamu baca apa? Sah ke tidak solat orang macam ni? Dia ada waktu untuk belajar Al-Quran, dia tak belajar. Dia pergi sibuk buat benda lain. Buat video sana, buat video sini, tunjuk kehebatan, so-called kehebatan diri. Tapi Quran ke laut. Qalun nafsin dha'iqatil maut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengaku sajalah anda ni jahil. Ni tidak nak mengajar orang. Ini jenayah. Orang yang tak tahu tafsir, nak menafsirkan Quran itu dosa besar. Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bercakap berkenaan Quran dari pendapat dia sendiri, ini dah tempah-tempat di dalam neraka. Suka hati, pakai pandangan, lepas tu langgar ulama' mu'tabar. Kalau selari dengan ulama' mu'tabar, okey lagi. Ni langgar ulama' mu'tabar. Siapa yang mu'tabarkan hang, wahai Rusdi? Banyak bacaan beliau habis, hancur, tunggang langgang. Ni orang ada asas agama tak? Saya nak tanya ni. Saya nak tanya, Mat Rosdi ni, dia betul ke belajar kat pondok? Pondok mana? Tolong jangan malukan pondok anda. Pondok mana yang ajar anda baca Quran macam ni? Tolong berterus terang dengan masyarakat. Sahabat-sahabat semua, masyarakat Muslim kita, agama kita ni adalah asas kekuatan kita. Dan bagi siapa yang tengok cerita Mak Kilau pun, dia ulang benda tu. Agama kita kalau dirosakkan, dimainkan, habis. Tak ada nilai apa pada kemajuan kita pada apa bidang sekalipun. Agama ni buatkan seseorang tu segar akal dia, bijak, dengan keilmuan, critical minded, creative minded. Tapi kalau agama buat kita jadi bodoh, agama buat kita mengikut buta, agama izinkan diri kita diperkotak-katikkan oleh orang, itu bukan agama. Itu penyelewengan kepada agama. Baik. Lepas tu si Rosdi Hassan ini, dia nak ajar kitab-kitab yang telah difatwakan sesat oleh JAKIM. Ini dia melanggar undang-undang negara. Dia cuba nak melanggar undang-undang negara. So jangan main negara dengan saya. Jangan kata kamu orang Singapura. Orang kamu sendiri nak langgar undang-undang negara kamu. Kamu buat apa? Kalau kamu kata kamu patriotik, kamu cinta negara kamu, ini ada anak bangsa kamu sendiri, rakyat kamu sendiri nak langgar undang-undang kamu, nak langgar JAKIM. Kamu buat apa? Adakah kamu menghalang dia? Atau kamu pun duk promote dia sekali? Kamu pun duk menyokong dia mengajarkan kitab-kitab yang diharamkan oleh JAKIM. So siapa yang lebih patriotik? Siapa yang lebih sayangkan negara ini? Ayah saya orang Melaka, dia berhijrah ke Singapura. Isteri saya orang Malaysia,
Anak-anak saya orang Malaysia, saya tinggal di Malaysia. So berhentilah bermain dengan negara. Berhenti bermain dengan negara. Don't be that low. Kita tidak serendah itu. Hujah lawan dengan hujah. Kalau kata saya buat fitnah, nyatakan di mana fitnah yang saya buat. Siapa main negara ni level yang itu ke yang Rosdi aja. Kan? Rosdi pun tak boleh jawab, main kutuk orang. Akal tak sihat lah, otak tak sihat lah. Tapi hujah tak ada. Hujah tak ada. So dia nak ajar kitab Kashful Asrar. Dan kitab Kashful Asrar ini ada 2-3 dah fatwa dalam JAKIM punya website. Satu daripada Mufti Johor, Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, mengatakan bahawa kitab ini kitab yang sesat yang mengandungi akidah Hindu. Akidah Hindu, oi. Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad tu bukan ahli ke? Ke Rosdi yang lebih ahli daripada Habib Alwi? Rosdi yang tak reti baca Quran tu lebih hebat daripada Habib Alwi? Habib, oi, daripada Yaman ni. Dia reti tasawuf, dia reti akidah, dia reti fiqah. Dia mufti Johor. Kamu ni siapa yang nak langgar ni? Rosdi ni siapa nak langgar ni? Siapa? So kamu ni sebenarnya nak mempertahankan apa? Mempertahankan orang yang kamu sangka soleh. Dan kamu takut malu sebab kamu dia tersalah sokong orang. Ke kamu pertahankan kebenaran? Pertahanlah kebenaran. Kalau buat silap, tak ada masalah. Tarik balik aja, berhenti. Alamak, saya dah tersilap sokong orang. Saya ingat dia ni betul Ustaz, tapi rupanya scammer. Dan tarik balik. Jangan pertahan. Kamu dah lah terikut orang yang salah. Lepas tu kamu pertahan, kamu dapat double. Double masalah kamu dapat. So, kitab Kashful Asrar ini adalah kitab yang mengandungi akidah Hindu. Dan memang betul. Saya baca kitab sanggahan kepada kitab Kashful Asrar ini tulis oleh Profesor Abdul Fattah Harun Almarhum. Dan kalau awak baca kandungannya, memang betul. Memang betul pantheism. Ni pantheism reti tak apa benda. Pengikut-pengikut Rosdi ni. Pantheism ni reti tak apa benda. Akidah Hindu tu faham tak apa benda. Saya bukan nak merendah-rendahkan anda. Tapi benda ni ada pakarnya. Ada orang yang kaji. Janganlah duk menolak je macam tu. Hanya kerana awak dah cinta sangat dan kagum sangat pada Rosdi ni. Awak tolak semua benda apa yang orang lain cakap. Kita ada pakar-pakar agama dekat dalam negara ni. Kita ada doktor-doktor, profesor-profesor yang belajar dekat universiti-universiti tu Soho yang faham akidah Hindu tu apa. So, Profesor Abdul Fattah Harun menyanggah, kita kata paragraph by paragraph ataupun pages by pages. Dan memang ditunjukkan bahawa kitab itu membawa konsep wahdatul wujud yang bersifat ekstrim. Wahdatul wujud ni ada macam-macam versi. Okey. Tetapi wahdatul wujud yang terkandung dalam Kashful Asrar ni adalah wahdatul wujud yang bersifat ekstrim. Ekstrim. Bahkan diberikan perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, hubungan Allah dengan alam ni macam Allah ni bagaikan kapas. Nur Muhammad itu bagaikan benang. Benang tu dibuat daripada kapas. Jangan lupa tu. Jadi Nur Muhammad dengan Allah ni dari segi zat sama. Dia hanya berbeza dari segi penjelmaan sahaja. Lepas tu daripada benang Nur Muhammad itu timbullah corak alam ini. Corak. Macam corak pada kain itu timbul daripada benang. Maksud dia nak kata bahawa semua adalah satu sahaja. Segala-galanya Allah. Yang wujud hanya Allah. Ni kan biasa dengar ni orang Melayu kita. Yang wujud hanya Allah. Tahu tak akidah ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada. There's no such thing. Kita tidak pernah diajarkan oleh ulama-ulama muktabar kita. Mungkin ada sebahagian ulama Asy'ariyah yang ada aliran kesufian sikit, mereka terlepas cakap mengatakan la mawjuda illallah. Sedangkan dalam akidah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah selama beratus tahun tidak ada pun isu mengatakan bahawa yang wujud hanya Allah. Tak ada. Lepas tu tiba-tiba datang ke tanah Melayu ni isu yang ada hanya Allah. Jangan sampai terlihat adanya diri. Ini apa benda ni? Kalau awak belajar akidah Hindu, awak akan faham benda ni dah ada dalam akidah Hindu sebenarnya. Dah ada dalam akidah Advaita Vedanta. So kita ni ikut apa? Kita ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ke ikut Advaita Vedanta yang bertopeng kan Ahlussunnah wal Jamaah? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi terkandung akidah wahdatul wujud yang ekstrim. Segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada hanya Allah.
Alam ini adalah jelmaan daripada Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu jelmaan daripada Allah. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wahailah kawan-kawan Melayu saya, adik-beradik saya, bangsa saya. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada. Nabi tak ada ajar pasal Nur Muhammad. Nabi tak ada ajar pasal hakikat Muhammadiyah. Nabi tak ada ajar yang segala-galanya adalah Allah. Yang ada dalam agama Hindu ada benda ni. Dalam agama Islam tidak ada. Tapi berlaku kemasukan kemudian hari. Bagus, Rosdi Hassan, saya nak awak tengok video saya ni. You have to watch. I want to teach you something. Saya nak ajar awak. Awak lebih layak untuk duduk untuk saya ajar awak akidah balik. Ajar awak alif bata balik. Ajar awak iqra balik. Ajar awak nahu, ajar awak saraf balik. So come and watch. I'm teaching you. So appreciate it. Hargai benda ni. Itu kitab Kashful Asrar. So saya nak tanya kepada penyokong-penyokong dia, awak sokong ke guru awak ini nak mengajar satu kitab yang diharamkan oleh JAKIM? Adakah anda berani mendakwa, oh sebab Rosdi ni ahlinya maka dia layak? Macam mana awak tahu dia ahli? Apa kayu ukur yang awak guna untuk kata dia ahli? Dan apa kayu ukur untuk awak katakan bahawa Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad bukan ahli dan JAKIM bukan ahli memahami isu ni? Wah, hebat sungguh anda. Berani sungguh anda nak melawan establishment. Jangan jadi macam geng Bautiniah dulu-dulu. Mereka langgar establishment sampai menumpahkan darah. Jangan ingat Wahabi je menumpahkan darah. Jangan ingat Wahabi saja menumpahkan darah. Tetapi di zaman Imam Al-Ghazali, golongan Bautiniah membunuh khalifah pada waktu itu. Dan selepas itu mereka bekerjasama dengan tentera salib untuk membunuh umat Islam. Mereka menumpahkan darah sehingga mereka berjaya menubuhkan sebuah kekuasaan di Mesir, Daulah Fatimiyah, dengan pertumpahan darah. So dia akan mula dengan apa? Dia mula dengan langgar establishment, langgar kerajaan. Oh, JAKIM tak boleh pakai, Ustaz PhD tak boleh pakai, Ustaz Masters tak boleh pakai, Ustaz belajar Al-Azhar tak boleh pakai. So siapa yang boleh pakai? Oh, yang tak reti baca Quran boleh pakai. Akal mana akal? Iman mana iman? Kebijaksanaan mana kebijaksanaan? Lebih satu, mengutuk, mengatakan bahawa saya memecah belahkan masyarakat. Ini adalah strategi lama. Golongan musyrikun Quraisy dulu pun mengutuk Rasulullah benda sama. Dia kata Rasulullah SAW memecah belahkan. Sebelum Muhammad datang tak ada masalah apa pun. Iyalah, sebab sebelum Nabi datang, korang syok dengan kesyirikan korang. Korang syok dengan tanam anak perempuan hidup-hidup, syok dengan khurafat korang, syok dengan sembah berhala korang. Sebab tu bila Nabi datang, terpaksa berlaku sedikit konflik dalam masyarakat. Terpaksa sedikit berlaku ketegangan. Sebab apa? Nabi datang nak menegur. So, kalau anda menuduh saya membawa pecah belah hanya kerana saya menegur apa yang salah, maka the burden is on your shoulder. Ya, itu adalah satu dakwaan yang berat. Okay? Anda dipertanggungjawabkan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, semua orang yang mengkritik dianggap sebagai pemecah belah hanya kerana anda tak suka. Dalam sebuah keluarga contoh, bapa kaki isap rokok, kaki main judi, kan? Anak diam aja. Diam, tak ada masalah. Happy-happy kan, pergi holiday, makan sama-sama, anak diam. The moment anak tu tegur, apa akan jadi? The moment anak tu tegur, jadilah konflik sikit. Tapi adakah kita nak kutuk anak tersebut membuat pecah belah dalam keluarga? Tidak. Dia harus menegur. Dia harus mengkritik walaupun pahit. Qulil haqq walau kana murran, katakan kebenaran walaupun ia pahit. Tapi janganlah kita melampau, jangan kita sampai menfitnah, jangan sampai kita mencerca, mencaci nama orang, mencaci bangsa, bermain negara. Jangan sampai ke tahap itu. Just focus on the facts. Focus on the facts. So, dan di samping itu, si Rosdi Hassan ini, saya tahu dia banyak merujuk kepada kitab Hakikat Insan. Dan kitab Hakikat Insan ini adalah juga kitab yang telah diharamkan oleh JAKIM. Kandungannya sesat. Bahkan dikatakan siapa yang percaya kepada ajaran-ajaran Hakikat Insan, murtad orang itu. Ini bukan saya kata. Bukan Wahabi kata. Bukan Syiah kata. JAKIM kata. Kamu nak kata JAKIM Wahabi? Kamu nak kata JAKIM Syiah? Kamu nak kata JAKIM liberal? Kalau berani kata, buat dakwah Wahabi, JAKIM Wahabi. JAKIM kata, siapa berpegang pada kandungan Hakikat Insan ini, murtad dia. Dan memang saya baca kandungan kitab Hakikat Insan tu. Memang betul. Memurtadkan orang siapa yang percaya kandungannya. Segala jenis kejadah ada dekat dalam kitab itu.
persendaan kepada nama Allah, melucah dengan nama Allah, melucah dengan nama Nabi SAW. Ada dekat dalam kitab tu. Tapi didakwa, oh ini makam tinggi. Itu kena kelentong. Senang aja lepas ni nak bawa benda-benda palsu, kata je ni makam tinggi. Ada je orang akan percaya. Tu nikmat akal. Nikmat akal ni satu yang besar. Malakum kaifa tahkumun, Allah tanya dalam Quran. Kamu ni macam mana kamu berfikir? Jadi sebagai umat Islam, kita kena perhati macam mana kita berfikir, macam mana kita menerima sesuatu, macam mana kita menolak sesuatu, kenapa kita terima, kenapa kita tolak sesuatu. Kita kena faham, kita kena tahu. Lepas tu lagi satu terma Wahabi sekarang ni kan. Semua jadi Wahabi. Dia dah salah kata 15 km berat pedang 900 kg, Wahabi punya salah. Kan? Dah silap kata menara 15 km, lah Wahabi punya salah. Si Rosli pun sama juga, kutuk Wahabi juga. So tak sedar-sedar lagi kah? Hari ini orang-orang yang membawa kebenaran dikutuk dan dilabel sebagai Wahabi. So it's a badge of honor. Kan? Itu kita kata 3 stripe. It's a badge of honor hari ini. So nak dakwa orang Wahabi ke, itu dah tak ada nilai lagi dah. Orang dah tak ambil kisah dah. Orang yang bijak-bijak tak ambil kisah. Orang-orang yang mungkin kurang bijak ambil kisah. Yang bijak-bijak tak ambil kisah lagi dah. Ya. Tapi anda yang melontar label ini, stop sekejap and think about it. Fikir aja. Apa aku buat ni? Kenapa aku tak jawab balas dengan hujah? Kenapa aku kutuk dia pula? Kenapa aku lontar Wahabi pula pada dia? Adakah aku tak tahu nak jawab? Aku tak ada ilmu? Kalau tak ada ilmu, then you have to start learning lah kan? So, Kashful Asrar, haram. Jakim kata haram, sesat. Hakikat Insan, Jakim kata haram, sesat. Dua-dua ni, si Rosdi Hassan rujuk. Satu dia nak ajar secara tertutup. Dan didakwa ada puluhan ribu orang nak belajar. Puluhan ribu. Dan saya tak terkejut sebab follower dia ada 300 lebih ribu. Dan video-video dia dalam YouTube sampai berjuta views. So I'm not shocked kalau betul-betul ada puluhan ribu orang register nak join. Kita kena selamatkan diorang ni. Why is people not doing what they should be doing? Sebahagian makcik awak, pakcik awak, saudara awak, kawan awak ni nak belajar satu akidah yang dia ingat akidah makam tinggi, tapi sebenarnya akidah syirik. Akidah yang boleh memurtadkan dia. So we have to do something about it. Kita kena, kita kata apa, bertegas sedikit. Kalau betul puluh ribu tu, nak bagi saya it's not far-fetched. It's not far-fetched. So, dia tak berani nak kata video-video tersebut bukan lakonan dan bukan props. Kemudian bahasa Arab dan bacaan Qurannya teruk. Asas keagamaan. Kemudian dia nak ajar kitab-kitab sesat. Bagi yang berfikir, cukuplah 3 perkara ni untuk buat awak reconsider your position. Fikir balik kenapa awak dengar dia cakap. Baik. Apa lagi berkenaan video yang dia keluarkan tadi tu? Dia cerita pasal kitab perukunan tu, perukunan solat tu. Ini saya nak ceritakan dia punya strategi. Strategi dia nak main victim game. Dia memaparkan diri dia sebagai seorang mangsa, as if he is a victim. Dia kata apa? Oh, kitab perukunan solat ni ada orang kata sesat dan sebagainya. Hey, nari, kita kata. Siapa yang kata kitab perukunan solat tu sesat? Orang bukan cakap pasal kitab perukunan solat. Kita bercakap tentang kitab Kashful Asrar yang kamu nak ajar. Yang kamu pergi buat cerita sedih pasal kitab perukunan, apa hal? Nampak tak? Dia main victim game. Oh, kitab yang baik ini dikatakan sesat. Orang tak cakap pun kitab perukunan tu sesat. Orang kata kitab Kashful Asrar yang kamu nak ajar. Nampak tak cara dia nak kelentong pada masyarakat? So masyarakat rasa kesian kan. Lepas tu bunyi kicauan burung kat belakang kan. Bermain dengan emosi dekat belakang tu, nature dan sebagainya. I mean, you can fool the fool saja. You cannot fool everyone. Kemudian dia kata ada hadis Nabi SAW. Nabi tanya Sayyidina Umar tentang la ilaha illallah. Sayyidina Umar terkejut sampai pedang dia jatuh. Mana dapat benda ni? Saya tanya kepada Rosdi Hassan, mana hang dapat hadis ni? Geng-geng makrifat ni terkenal dengan hadis palsu. Sebab apa? Sebab dia ditipu oleh golongan batiniyah. So kita tanya ni, mana hang dapat? Mana hang dapat hadis ni? Kemudian didakwa begini. Terjemahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, terjemahan biasa yang kita dengar, yang rasmi, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Si Rosdi ni, dia kata apa? Dia kata, yang layak disembah tu adalah tambahan. Tak ada pun dekat dalam syahadah tu. Ini kita jumpa yang sama dekat dalam kitab Hakikat Insan. Kita jumpa yang sama. Si Ahmad Laksmana pun cakap benda sama, lebih kurang juga. Dia kata dalam lafaz la ilaha illallah tak ada Tuhan, tak ada perkataan Tuhan dan tak ada perkataan yang layak disembah. Itu lagi rosak, itu lagi teruk. Ilah tu, la ilaha, ilah tu diterjemah sebagai apa? Nyata. Tidak ada yang nyata kecuali Allah. Orang yang ikut ajaran Hakikat Insan ni, awak dah kena tipu. Nak tahu awak kena tipu ke tidak? Awak kena tipu dengan saya atau awak kena tipu dengan si Ahmad Laksmana? Senang je. Awak pergi buka kamus. Mana-mana kamus. Cuba cek ilah, alif, lam, ha. Ilah ni maksud dia apa? Nyata ke Tuhan? Dan cuba buka kamus. Ilah ni maksud dia apa sebenarnya dalam bahasa Arab? Al-ma'bud. Al-ma'bud. Al-ma'bud tu apa kalau terjemah bahasa Melayu? Disembahlah. Apa benda ni Rosdi? Apa benda ni Ahmad Laksmana? Dan apa benda ni orang yang mengikut mereka? Bukan tak ada kamus nak cek. Bukan tak ada orang yang tahu bahasa Arab kat Malaysia ni. Kan boleh cek. Tanyalah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ataupun tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Itulah terjemahan dia. Betul, tepat. Yang kelaut dalam tu adalah si Rosdi dan si Ahmad Laksmana ni. Dua-dua dol ni. Lepas tu duk nak mengajar orang. Nak mengajar, kami ajar makrifat hakikat. Kamu semua ni bermata ikan kering. Kamu bermata LED. Kamu bermata LED. Lagi tak boleh nampak apa pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam manalah kita nak maju kalau orang-orang macam ni bersepah dalam masyarakat? Islam ni membijakkan orang. Tapi geng-geng ni mengajar jadi orang jadi bodoh. Orang jadi bodoh betul. Jadi bodoh, jadi tak berakhlak. Bahasa pun biadab. So itu bukan agama. Agama mesti mencerdikkan akal, membersihkan jiwa. Kalau agama itu membodohkan akal dan mengotorkan jiwa, itu bukan agama, itu kesesatan. Kemudian, ni lagi kelakar agak. Dia kata dalam syahadah ni ada bayam. Bayam saya bayam. Bayam. Kamu kan pakai herba. Kamu tak tahu ke bayam tu apa? Bayam tu nama sayur. Bayan tu benda lain. Bayam tu benda lain. Apa benda ni? Dia ulang 2 kali tak silap saya. Bayam. Bayam. Bayan. B-A-Y-A-N. Ataupun ba, ya, alif, nun. Ini basic Arabic. Followers Rosdi. Kamu nak ikut ke orang yang basic Arabic tak lepas ni? Kamu berani ke meletakkan akidah kamu, ilmu ma'rifatullah kamu ke atas bahu orang macam ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan, bukan bayam. Lepas tu dia kata apa? Dekat dalam syahadah ni ada balaghah. Wah. Kita pun nak dengar lah balaghah dia apa. Balaghah ni adalah, kita kata, seni kesusasteraan untuk meninggikan, mencantik, mengindahkan bahasa seseorang. Dia bukan tata bahasa. Si Rosdi ni, dia berkata benda tu tata bahasa. Dia bagi contoh, asyhadu tu, tu asalnya adalah ana. Lepas tu dihilangkan jadi asyhadu. Itu nahu lah, Rosdi. Itu bukan balaghah. Itu nahu. Itu tata bahasa. Itu basic grammar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada malu ke? Kamu ni tak ada malu ke, Rosdi? Kamu tak ada malu ke? Tak ada maruah ke? Duk mengulang benda tu. Orang dah tegur. Kamu basic tak tahu. Nak mengajar juga. Nak tunjuk bagus juga. Kamu nak jaga apa ni? Lepas ni mungkin jadi apa? Orang panggil Rosdi bayam nanti lepas ni kan? Bukan saya suruh. Saya takut nanti orang panggil Rosdi bayam lepas ni. Itu bukan balaghah. Itu nahu. Tu adalah apa? Dhamir. Ana. Tu isu nahu. Bukan isu balaghah. So jangan nak memandai. Kesian saya tengok orang-orang yang dengar awak
Oh, Masya Allah balagha, oh, Masya Allah mantik, oh, Masya Allah bayam. Kita rasa kesian dan kita rasa marah dalam masa yang sama. Tapi apa nak buat? Orang awam jahil, dia tak tahu nak periksa, tak tahu nak check. Tapi bagi orang awam, awak dekat akhirat apa, Allah akan bertanggungjawabkan awak. Allah akan tanya awak, kenapa kamu ikut dia? Apa asas yang kamu guna untuk ikut dia? Kenapa bila datang ustaz lain menegur, kamu tak ikut ustaz tersebut? Kamu tak dengar kata-kata ustaz tadi. Tadi Ustaz Abdul Qayyum pun, yang mengajar Nahu, yang mengajar bahasa Arab, dia pun ada menegur juga. So takkan kami yang belajar bahasa Arab belasan tahun ni, kamu tak nak dengar? Kamu nak dengar daripada orang yang kita tak tahu dia belajar daripada mana? Dia dakwa daripada pondok mana? Pondok mana ajar kamu bahasa Arab macam tu? Sebut bayan sebagai bayam. Ni lagi kelakar ni. Ada satu part tu bila dia cerita pasal syahadah, dia kata ada satu perkara yang ada mata pena, mata janiyah dan mata borhin. Saya pun duk tangkap, apa benda kau merepek ni? Apa benda mata pena, mata janiyah, mata borhin ni? Ni bahasa apa ni? Bahasa Sanskrit ke? Bahasa Tamil ke? Bahasa apa ni? Rupa-rupanya, la haula wala quwata illa billahil azim. Rupa-rupanya sahabat-sahabat yang tahu bahasa Arab lah. Yang tak tahu bahasa Arab mungkin awak, you don't get the joke lah. Yang tahu bahasa Arab, ini sebenarnya merujuk kepada matan al-bina. Matan al-bina wa matan al-ajrumiyah. Matan al-ajrumiyah wa matan Ummul Barahin. Saya yakin Ummul Barahin sebenarnya. Bukan matan Ibrahim, tetapi matan Ummul Barahin. Dia kata apa? Mata pena, mata janiyah, mata borhin. Lepas tu dia pergi sembang, duk merepek melalut cerita lain. Awak tahu tak tiga benda ni apa? Matan bina ni adalah teks yang mengajar ilmu saraf, ilmu tasrif, morfologi bahasa Arab. Matan ajrumiyah adalah matan yang mengajar kita tentang bahasa Arab juga, tata bahasa. Lepas tu matan Ummul Barahin adalah teks akidah. Itu saya kata mereka ni pelawak. Tapi ribu orang ikut, ratus ribu orang ikut. Apakah negara ini tidak mengajar asas agama kepada masyarakatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau 10,000 orang, 20,000 orang saya boleh faham. Ni sampai 300,000 followers. 300,000 tu akal mana? Ilmu asas agama mana? Saya tahu sekolah-sekolah kebangsaan awak ada ajar asas agama. Tapi awak ni jenis dalam kelas dulu tak dengar ke? Jenis cabut kelas ke? Orang kata saya ni kasar, saya ni keras. Jadi bila nak guna kasar? Bila? Kalau tahap ni pun tak boleh nak. Orang dah nak ajar awak akidah Hindu, oi. Orang dah nak ajar awak akidah batiniyah. Nak saya berlembut lagi, saya nak mengajar, saya minta maaf kalau memperkecilkan hati anda sekalian. Siapa nak dengar lah, siapa tak mau dengar tak ada masalah. No. That is not my style. Ini cara saya ni adalah cara rahmah sebenarnya. Biar saya sentak awak sikit. Wake up call. Matnul bina, matnul ajrumiyah wa matn Ummul Barahin. Mama tu boleh kata matan pena, matan janiyah, matan borhin. Apa? Teruk sangat ni. Ini teruk sangat ni. Inilah level teruk. Banyak je orang bodoh dan jahil kat luar, tapi tak ada nak belagak pandai. Ini dah tak tahu, dah jahil, lebih belagak pandai. Betul siap nak kata orang lain otak tak bagus lah, akal tak sihat lah. Who are you sebenarnya? Kamu ni siapa? Ini lebih serius sedikit, ya. Bila kita masuk dalam kitab Kashful Asrar dan juga kepada buku yang video yang dia buat tadi tu, ini kenyataan yang dangerous, very dangerous statement. Dia kata la ilaha illallah ni, bila kita sebut la ilaha illallah ni, maksud dia kita kena menyerahkan segala sifat ma'ani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya sifat ma'ani tu, sifat apa? Ilmun hayyun, qudrah, iradah, apa semua tu, yang 7 tu,
bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kita tidak ada. Kita tidak ada hayah, kita tidak ada qudrah, kita tidak ada iradah. Jangan kata aku yang buat ini, jangan kata aku yang buat itu. Itu syirik, dia kata. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini saya kata, ini adalah wahdatul wujud yang ghulub. Dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, kita wujud, Allah wujud. Tapi wujud Allah tidak ada permulaan. Wujud kita ada permulaan. Dah, sudah. Jangan nak melampau mengatakan kita ni sebenarnya tak wujud. Allah saja yang wujud. Itu siapa aja. Itu akidah Hindu. Itu bukan akidah Islam. Allah wujud. Kita pun wujud. Apa bukti saya? Semudahnya. Allah cipta kita. Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq tu maksud dia apa? Yang mencipta dia daripada tiada kepada ada. Kalau hang kata kamu tak ada, Allah tak cipta lah. Kalau kamu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu tak wujud, hanya Allah yang wujud, jadi Allah tak mencipta. Kamu telah membatalkan salah satu sifat Allah, iaitu yang Maha Mencipta. Mencipta tu apa? Mencipta tu maksud dia mewujudkan daripada tidak ada, mengeluarkan sesuatu daripada ketiadaan kepada ada. Al-ijadu minal adam, itu maksud dia. Mengeluarkan sesuatu daripada ketiadaan kepada ada. Jadi dulu tak ada, sekarang ada. Kena dah cakap ada. Kita memang ada. Tapi adanya kita dulu tak ada. Allah tak pernah tak ada. Dan Allah tak akan mati, kita akan mati. Itulah, cukuplah cakap macam tu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah hakikat. Itulah makam hakikat tahap tertinggi. Bukan bila sampai hakikat kata oh kita sebenarnya tak wujud. Mula masuk wahdatul wujud. Mula masuk akidah Jabariyah. Ini halus permainan mereka. Lepas tu dia tuduhnya pula orang yang kata oh saya makan nasi. Saya tolong awak tadi. Syirik dia kata. Dan kalau awak baca kitab Kashful Asrar, mereka mensyirikkan syahadah majoriti umat Islam. Ini takfiri mereka ni. Macam Wahabi. Lebih teruk agaknya. Kalau kita baca buku Ibn Arabi pun sama juga. Dia kata, wahdatul wujud itulah tauhid. Yang mengatakan Allah ada, kita ada, itulah syirik sebenarnya. Dia telah mensyirikkan umat Islam. Mereka takfiri sebenarnya. Geng-geng batiniah ni takfiri. Lebih teruk takfir ni daripada Wahabi punya takfir. Saya ada bukti, saya boleh tunjukkan. So kalau baca Kashful Asrar ni, dia mensyirikkan orang Islam yang kata kita ada, Allah pun ada. Sedangkan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bukan wahdatul wujud, tapi itsnainiyatil wujud. Yang wujud ada dua. Pencipta dan juga makhluk. Al-Khaliq wal makhluk, dua-dua wujud. Tapi wujud makhluk itu bergantung kepada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bersifat Al-Qayyum. Dia yang sustain kewujudan kita. Tapi kita ada. Bila awak nafi, awak tak ada. Awak kata awak tidak wujud. Yang ada hanya Allah. Ini bahaya besar. Itu yang mereka tidak akan buat amar ma'ruf nahi munkar. Sebab apa? Oh, itu yang buat Allah. Nampak Fir'aun, tapi hakikatnya Allah yang buat. Syaitan yang tak nak sujud kepada Adam tu pun Allah sebenarnya. Dia berlakon saja. Syaitan juga jelmaan Allah. Alam ni jelmaan Allah, jelmaan Nur Muhammad. Jangan terkejut, mereka dah cakap dah benda-benda ni. Dah cakap dah bahawa syaitan tu berlakon je. So semua kehidupan jadi lakonan. So adakah baik dan buruk itu? Adakah dosa dan pahala? Bila tak ada dosa dan tidak ada pahala, apa erti undang-undang? Apa erti mahkamah? Apa erti baik dan betul, salah dan haram dan halal? Tak ada nilai semua tu, hilang semua. Sebab tu ini merosakkan masyarakat pada akarnya, merosakkan akidah, merosakkan akhlak, dan merosakkan fiqah masyarakat. Fiqah pun si Rosdini langgar agak. Isu darurat tu. Lepas tu dia ajarkan, siapa termakan babi, kena samak perut awak. Minum air tanah. Ada juga pandangan si Rosdini. Wah, jadi mujtahid. Ulama kita tak pernah pun, setahu saya, pergi minum air tanah, samak perut. Inilah orang-orang yang memandai-mandai ni, dia menyusah-nyusahkan agama. Dia menyusah-nyusahkan agama. Panggil Rosdi, panggil dia. Dan saya minta tawaran kepada dia tu, saya tak takut untuk bertemu dengan dia. Dalam pentas muzakarah, dalam pentas pembuktian. Okey, saya tak pernah lari. Saya kata ulang saya banyak kali. Why should I run away? Why? Kenapa saya kena takut? Orang yang kata saya takut, why should I be afraid? Saya dah letakkan syarat. Saya kata, kalau kamu nak bawa saya ke alam sebalik mata, kamu kena jelaskan, adakah itu alam jin?
Adakah di sana ulama-ulama yang menghalalkan masuk ke alam jin tanpa sebab? Dan apakah ritual-ritual perdukunan yang kamu akan buat untuk masukkan saya ke alam jin? Jawab soalan-soalan ni. Jangan suka-suka masuk alam jin, masuk alam jin. Kami orang bukan orang bodoh, kami orang beragama, kami orang belajar, kami orang yang boleh berfikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So saya harap benda ni menyedarkanlah masyarakat kita. InsyaAllah doakan kami. Yes, kami terima ancaman, kami terima kutukan, hinaan hari-hari. But itu hanyalah kita kata sebagai debu di bahu sahaja. Okay, this is our work, this is our job. Asatizah kena buat benda ni. Bagi saya, ini fardu kifayah dan ini adalah jalan kita memajukan umat. Kemajuan orang Melayu bermula daripada kemajuan keagamaan kita. Keberagamaan yang matang, keberagamaan yang bijaksana. Bukan keberagamaan yang bodoh. Bukan keberagamaan yang penglipur lara. Bukan keberagamaan yang bagaikan candu. Buat kita duk menghayal. Malas belajar, malas baca, malas kaji, malas cari ilmu. Yang dia nak kesaktian. Itu yang orang banyak tertarik dengan Syirah sendiri. Sebab dia mula dengan kesaktian. Dia seolah-olah menunjukkan kesaktian dia. Dan orang kita pula lemah lutut dia nampak kesaktian ni. Uish, rumah tu roboh lah bila dia baca dia punya jampi. Kan? Hantu air keluar. Ni mesti orang hebat ni. Ni mesti orang berilmu ni. Allah. Bomo nak buat senang je benda tu. David Copperfield nak buat senang je. David Blaine ni kalau ada kat Malaysia ni, kalau dia belajar sikit logat Kedah kan, pakai sarban sikit kan, buat video TikTok man ana kan, confirm besok jadi wali ni. Dia masuk kampung confirm cium tangan cium kaki ni. Kita dah beragama Islam ni beratus tahun dah orang Melayu. Kita dah beratus tahun dah. Bacalah Quran. Kan obat dia apa kepada segala masalah-masalah macam ni? Saya ajak balik pada Al-Quran. Baca Quran. Kita tak baca Quran. Dengan Syirah dia sekali tak baca Quran. Kalau dia jenis baca Quran, dia takkan baca Quran macam tu. Tu jenis orang yang jarang baca Quran. Kalau selalu baca Quran, dia takkan baca Quran macam tu. Dengan Syirah dia tak baca Quran sangat. Kita baca Quran, balik pada Quran. Tadabbur Al-Quran. Fahamkan Al-Quran. Baca daripada kulit ke kulit. Jangan baca surah lazim je. Hari Khamis baca Yasin saja. Atau baca suratul Kahfi saja. Atau baca Ar-Rahman saja. Al-Mulk saja. Baca daripada kulit ke kulit. Itu kewajipan umat Islam. Kita kena tahu apa Allah nak cakap dalam Quran. Allah nak ajar kita apa. Ni tak Rosdi punya posting, baca daripada atas ke bawah. Video-video semua tengok. Kuliah dia nak datang. Kitab Kasyful Asrar nak baca. Tapi Quran dah baca ke belum? Dah faham ke belum Al-Quran? Kewajipan atas bahu semua umat Islam untuk faham Al-Quran secara umum. Walaupun tak wajib atas semua faham secara detail dan terperinci. Sebab bukan senang untuk faham setiap ayat dalam Quran secara terperinci. Tapi kita semua ada kewajipan untuk faham Quran daripada kulit ke kulit secara umum. Sebab Allah bagi Quran untuk kita. Untuk kita. Dan bila awak faham mesej Al-Quran, mesej utama Al-Quran, awak akan cinta lepas tu kepada sunnah Nabi SAW. Sebab dalam Quran diceritakan banyak sunnah Nabi. Al-Quran tu sendiri adalah sunnah Nabi SAW. Kana khuluquhul Quran. Betul tak? Akhlak itu. Akhlak Nabi SAW itu adalah Quran. Saya tidak cepat menghukum ya. Penghakiman saya ini memakan masa yang lama, kajian yang lama. Jangan sekali-kali kata saya menuduh dengan mudah dan dengan gopoh. Okey? Anda yang mengata saya menuduh dengan gopoh, anda yang gopoh sebenarnya. Anda yang tidak tahu kajian yang kami buat. Anda yang tidak tahu berapa jam kami habiskan. Saya habiskan untuk meneliti si Rosdi Hassan ini. So ini bukan isu kita tengok sekali tuduh terus. We are not like that. Kita bukan macam tu. Ada orang suruh saya buat cover Man Ana. Boleh malam ni kita nyanyi satu lagu kan. Saya dah lama tak nyanyi. Tapi bukan Man Ana, kita cari lagu lain. Okay? So, apa tadi? Quran. Bila awak baca Quran, awak faham mesej Al-Quran secara umum, awak akan cinta kepada sunnah. Ini tak sibuk dengan cerita wali, sibuk dengan panggil hantu air, sibuk dengan suruh bidah. Tapi sirah Nabi baca tak? Sahabat-sahabat Nabi tu kenal tak? Kenal tak siapa sahabat-sahabat Nabi? Faham tak perjuangan Nabi, sirah Nabi? Mula dulu dengan Rasul, mula dengan sejarah Nabi-Nabi, masuk cerita sahabat, barulah nak cerita wali. Cerita wali tu letak hujung sekali.
Ni tak mula terus cerita wali. Wali pula tak dipastikan. Mak Kilau pun jadi wali, tu jadi wali. Mak Kilau ni secepat kilat lah, kebal lah dan halimunan dan sebagainya. Mana dapat cita-cita ni? Kan? Mana dapat cita-cita ni? Semua orang jadi wali. Semua orang yang awak suka awak walikan. Ingat agama ni awak punya lah. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, balik pada Quran. Tadabbur Quran. Kan? Bagi siapa yang dah malas nak ikut si Rosdi ni, saya saran terus pergi ke YouTube, type Tadabbur Al-Quran. Type Tadabbur Al-Quran dan ikut. InsyaAllah hidup awak akan lebih segar. Minda awak akan lebih sihat. Lepas tu cari kelas-kelas hadis. Belajar sunnah Nabi SAW. Itulah agama. Agama ni bermula daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Agama ni bukan mula dengan magic-magic. Agama Nabi tak start mula je tunjuk magic dengan para sahabat. Tunjuk mukjizat. Bukan itu. Nabi tak mulakan dengan tu. Nabi mula dengan dakwah. Nabi mula dengan ilmu. Nabi mula dengan ajak berfikir. Tengok ayat-ayat Quran yang awal-awal turun pada Nabi SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat-ayat apa tu? Itu ayat suruh berfikir. Ayat suruh berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, ada tanda bagi orang-orang yang ada loopnya tu masih hidup, masih segar jiwanya. Kena berfikir, kena buat kajian, kena cari ilmu. Ini kerja kita umat Islam. Jangan biarkan diri awak dikhayalkan oleh orang-orang macam ni. Jangan. Rosak dunia awak, rosak akhirat awak. Di dunia awak akan lemah, ditindas. Di akhirat awak tidak akan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hati-hati. Agama ni memuliakan manusia. Saya ulang banyak kali malam ni. Agama ni memuliakan manusia, bukan membodohkan manusia, bukan menjahilkan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cari satu lagu Siapa tadi kasih idea? Bagus idea awak. Kita dah panas-panas sikit, kita tenang-tenang. Ada request, boleh request. Kalau saya boleh nyanyi lah. Apa lagu yang saya biasa nyanyi dulu Ini lagu ni saya ubah sikit. Saya ubah sikit daripada lagu P. Ramlee, Tanya Pada Hati. Tanya apa? P. Ramlee ni lagu apa? Tanya pada apa? Air laut Tanya pada langit Sorry, saya lupa. Saya tukar kepada Tanya Pada Hati. Kan? Tanya Pada Hati. Tanya pada hati, apa sebab gundah? Nanti jawab hati, rindu berserah. Tanya pada jasad, apa sebab mahu? Nanti jawab jasad, tanyalah nafsu. Nafsu nanti kata, aku. Sampai ajal nanti, aku tetap aku. Lihat pada alam, selami dirimu. Pastikan kau tahu asal bayang itu. Tanya pada akal, apa tanda pandai? Adakah tandanya menentang badai? Musafir berlayar, hayat tiba pangkal. Sampai kampung asal, kapal ditinggal. Tanya pada hati, pernahkah merindu? Tiba masa lena, apa mimpimu? Lalat cari hina, lebah cari madu. Rahsia dirimu pada mahumu.
Tanya pada alam, apa sebab ada? Nampak bayang-bayang, apa tandanya? Lihat pada ufuk, selami dirimu, pastikan kau tahu asal bayang itu. Lihat pada ufuk, selami dirimu, pastikan kau tahu asal bayang itu. Okey, ada mungkin tanya, Ustaz pakai perumpamaan bayang ni Ustaz, alam sebagai bayang. Ini kena faham. Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita ada juga guna perumpamaan-perumpamaan macam ni, tapi bukan dengan fahaman batiniah. Kita kata Allah itu maha cantik, maha indah. Nak lihat serpihan keindahan Allah, lihat pada alam ni. Tengok bunga. Oh, keindahan. Kalau beginilah keindahan bunga, bagaimana lagi keindahan Allah Subhanahu wa taala? Allah tu Al-Jabbar, Allah tu Al-Jalil, Dzul Jalali wal Ikram. Kita lihat petir, kita takut. Kita lihat dengar guruh, kita takut. Tapi guruh dan petir ni juga serpihan kepada jalal Allah Subhanahu wa taala, kepada jabbariyah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. So jangan ambil ni kata Ustaz Nur Bedros pun batiniah juga. Bukan Okey. Malam ni kita jamming sikit. Okey. Lama tak jamming ni. Kejap. Kita tenangkan, kita hiburkan. Bagi mereka mungkin yang terluka dengan apa yang saya sampaikan, saya harap penyampaian saya ini, lagu ini merawat sedikit ya. Tadi kita keras sikit kan. Dalam Islam ni kita ada sisi jalali, kita ada sisi jamali kan. Kita ada sisi indah, kita ada sisi yang kuat, strong ya. Dua-dua kita mesti ada. Tapi kita kena berperilaku bersesuaian dengan konteks. Okey, kalau konteks itu memerlukan untuk awak kuat dan keras sedikit, then do it. Konteks yang memerlukan awak rahmah, kasih sayang, bismillah. Sekejap tengah cari ni. Ada kata suruh nyanyi Ghuraba boleh check kat YouTube lah. Kat YouTube tu pun, itu bukan professionally recorded itu saya datang sebuah majlis. Lepas tu diorang tengah rehearsal. So saya datang, dia kata Ustaz nyanyi satu lagu. Saya pun nyanyi kita whack je, sebab tu dia punya tu ada lari sikit. Okey. Okey, dah jumpa dah ni. Ni lagu pahlawan agama. Okay. Ni dinyanyikan kau tak saya oleh nada murni ke apa? Kan? Harap-harap boleh tarik lah. Okay. Bagi siapa yang nak berehat silakan ya. Di masa budi hancur punah, di waktu Islam hancur musnah, ku terkenang Nabi membawa hidayah, pahlawan agama yang gagah, pembawa undang-undang yang indah, pembenteras perkara yang salah, pemimpin umat yang berjasa, handal pendekar lagi perkasa. Dengan ilmumu yang tajam, memusnah musuh
yang kejam. Biar musuh memutih di bumi, namun undur tidak sekali. Sungguh kau berhati kota, bersemangat besi wajah. Kau pesuruh Allah tercinta, wajahmu terbayang di ruang mata. Sejarah tetap menjamin jasamu pasti menjadi cermin. Obor semesta negara sentosa, dua panduan yang disedia, panduan Al-Quran dan Sunnah, peninggalanmu yang berharga dijadikan undang-undang dunia, supaya dunia aman bahagia. Dengan ilmumu yang tajam, memusnah musuh yang kejam. Biar musuh memutih di bumi, namun undur tidak sekali. Sungguh kau berhati kota, ya Rasulullah, bersemangat besi wajah. Kau pesuruh Allah tercinta, wajahmu terbayang di ruang mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kita lagu terakhir untuk malam ni, ya, supaya lepas ni semua lena dengan baik. Apa yang kami ingin adalah kebaikan kepada masyarakat, ya. Lengan Pak Dogo, no. Dulu saya minat M. Nasir, ya. Dia punya album tu memang dalam kepala otak saya. Dia memang genius dalam muzik, ya. Dan satu perkara pun, kalau kita tengok kumpulan-kumpulan nasyid ni, ada satu jasa Ustaz Asy'ari Muhammad yang saya kena akui adalah penubuhan kumpulan-kumpulan nasyid. Walaupun saya mengkritik keras apa yang beliau bawa, tetapi ada jasa mereka. Okay? Kita kena adil. Saya ada video kritikan ke atas Asy'ari Muhammad, tetapi kebaikan kita kena akui. Okay? Sama juga saya kata M. Nasir ni, dia punya kandungan tu bagi saya adalah aliran batiniah, tetapi kejeniusan dia dalam muzik adalah satu hakikat yang kita tidak dapat nafikan. No apocalypse, no apocalypse. Saya beri kritikan dah selesai, bagi siapa yang baru masuk. Ini saya nak menenangkan keadaan, ya. Saya nak menenangkan keadaan. Okey, ini satu lagu yang saya minat dia punya melodi. Masya-Allah tabarakallah. Jangan terkejut ini dinyanyikan oleh kumpulan Slam, okey. Tapi ada sahabat saya daripada Singapura, dia ubah lirik dia. Saya tak tahu dah saya boleh tarik ataupun tidak, ya. Tapi saya tutup dengan lagu ni, ya. Ini juga ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka lirik dia yang dah ditukar ni. Dinyanyikan oleh Ustaz Ismail Hashim dan Ustaz Syarafuddin, tak silap saya, dekat Masjid Sultan. Very beautiful rendition, ya. So, tengoklah boleh tarik ke tak ni. Okay. Oh, susah lagu ni nak bawa ni. Dia betul. Malu rasanya berkata cinta
kepadamu kekasih yang esa, kerana bagindamu lia, sedangkan diri insan biasa. Kaulah pancaran sinar cahaya, pembawa rahmat alam buana. Tutur katamu penuh hikmah, engkaulah Rasul uswatun hasanah. Sungguh di dalam hati ini pastinya aku merindui, walau tak pernah ku bertemu, tidak ku ragu. Sering terasa getarnya setiap selawat salam dibaca, cinta kasihku padamu kekal sentiasa. Tentu syafaat yang aku pinta daripada khatimul anbiya, bila manusia dihimpunkan, alam semesta berakhir sudah. Sungguh di dalam hati ini pastinya aku merindui, walau tak pernah ku bertemu, tidak ku ragu. Sering terasa getarnya setiap selawat salam dibaca, cinta kasihku padamu kekal sentiasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga malam ni saya dapat kongsikan ilmu dengan semua. Saya menegur agak keras sedikit tadi. Saya harap ambil pengajaran. Okey, ini memang bidang kami ya. Kami bukan bercakap mandai-mandai. Okey. Kalau saya bercakap mandai-mandai, jangan tinggalkan saja. Okey. Dan saya harap penutup tadi itu dapat basahkan sedikit hati kita. Okey. Agama ini kita ada sisi yang kuat dan ada sisi yang basah, yang indah. Okey. Jadi kita kena seimbangkan. Saya skala lah, jangan selalu. Jangan duk selalu duk berkasidah, duk menyanyi. Tu bermasalah tu. Jangan selalu. Saya ulang banyak kali. Jangan duk selalu menyanyi. Dia sekali-sekala sahaja. Perlu untuk kita lembutkan jiwa hati kita, kita nyanyi. Kan? Kita berkasidah ke, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bernasyid. Tapi jangan selalu. Sebab selalu dia boleh melemahkan jiwa awak. Dia boleh lemahkan akal awak. Most of the time fokus kepada ilmu. Most of the time fokus kepada berfikir, cari ilmu, membantu apa yang kita boleh bantu. Lepas tu kadang-kadang nak berehat, carilah kan yang menenangkan jiwa, insya-Allah. Baik, selamat berehat semua, semoga bermanfaat. Dan saya harap pada malam ni saya telah pun berjaya membuka topeng Muhammad Rusdi Hassan. Saya harap beliau bertaubat. Saya harap, ada yang kata dia ni orang baik, dia bermula sebagai orang yang soleh, orang yang baik. Dan kita harap ini adalah kegelinciran beliau. Okey, kalau betul beliau orang yang baik, orang yang soleh di dalam jiwa mereka, kita mohon pada Allah, Allah bantu dia untuk bertaubat. Allah bantu dia untuk hentikan semua ni. Okey, untuk akui kesilapan beliau dan ubah kesalahan-kesalahan yang beliau buat, dia tarik balik. Kita doakan begitu. Tapi kalau beliau berdegil, insya-Allah kami akan 10 kali lebih degil. Insya-Allah. In udtum udna. Kamu datang balik, kami akan datang balik. Okey? Kalau kamu tak henti, kami akan 10 kali tidak berhenti, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.